Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وبالسند المتصل إلى إمامنا المصنف رحمه الله تعالى قال. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita ni pada majlis yang ke-46, Kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul SAW, yang dikarang oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih dalam bab cara berubat Nabi SAW. Wa fi Sunan Ibni Majah. Sunan Ibnu Majah boleh baca dua. Sunan Ibni Majahin ataupun Ibni Majah. Wa fi Sunan Ibni Majah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Man la'iqa al-'asala thalatha qadawatin kulla syahrin lam yusibhu 'azimun minal bala'. Daripada Sunan Ibnu Majah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis marfu' yang dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man la'iqal 'asala thalatha qadawatin kulla syahrin. Barang siapa yang menjilat, yakni makan madu 3 pagi setiap bulan, lam yusibhu 'azimun minal bala', tidak akan terkena penyakit yang berat. Kerana asal itu sendiri mempunyai manfaat untuk menahan diri daripada terkena penyakit-penyakit. Dan juga wa fi atharin akhar, pada asar yang lain pula, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu melazimi dengan dua syifa, dua cara berubat. Al-asal wal Quran. Yang pertamanya madu, yang keduanya Quran. Quran pula menggabungkan antara perubatan zahir dan perubatan batin, perbuatan tabi'i dan perbuatan rohani, dan juga dari sudut perubatan jasadi dan juga perubatan dalaman, serta juga sebab samawi dan sebab ardi. Sebab samawi ni sebab jenis ibadat. Orang kata kalau penyakit ni kita baca sekian-sekian tu panggil sebab samawi. Orang kata kalau penyakit sekian-sekian kena makan ubat begini-begini, itu sebab ardi, sebab yang bangsa bumi. Dan Al-Quran ini dua-dua sekaligus. Nak beritahu di sini penyakit bukan saja jenis hissi, ada juga penyakit jenis dalaman, penyakit rohani, penyakit maknawi. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-ta'unu rijzun ursiya ala ta'ifatin min bani Israel. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-ta'un rijzun, ta'un itu satu azab, satu sesaan, ursila ala ta'ifatin min bani Israel, diutuskan kepada sekelompok daripada Bani Israel. Wa ala man kana qablakum, dan juga diutus juga kepada orang yang sebelum daripada kamu. Maksudnya kaum-kaum sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu alaih. Apabila kamu dengar taun ini masuk pada satu tempat, fala tadkhulu alaih, maka jangan kamu pergi kepada tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa firaran minhu. Apabila terjadinya wabak tahun ini dalam satu tempat, wa antum biha, sedang kamu di dalamnya, dalam negeri itu, fala takhruju minha firaran minhu, maka jangan kamu keluar daripadanya kerana lari daripada penyakit taun. Kita tak lari daripada penyakit taun kalau penyakit taun itu duduk dalam negara kita. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan qada dan qadar. Allah Ta'ala nak beri jadi, berilah.
Dan juga yang keduanya kerana takut menular, takut berjangkit pada orang lain. Takut merebak ke negeri orang lain. Syekh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ada tulis kitab tentang sejarah penyakit taun Amwas. Sehinggalah apa yang berlaku di zaman beliau sendiri. Perlu kita perhalusi untuk kita faham macam mana orang-orang dulu, ulama dulu bertaamul dengan penyakit taun. Penyakit taun ni penyakit merebak. Dan ia wujud sejak daripada zaman Bani Israel lagi. Kerana banyaknya maksiat-maksiat yang berlaku. Jadi tinggal ada lagi. Dan di antara cara untuk berubat dengan Al-Quran yang disebut oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji. Disebut tulis. Tulis apa? Tulis ayat yang pertamanya wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Ayat yang ke-14 daripada surah At-Taubah. Lepas tu tulis pula wa shifaa'un lima fis sudur. Surah Yunus ayat 57. Tulis lagi pula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Ayat 69 surah An-Nahl. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ayat 82 surah Isra. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ayat 80 surah Syu'ara. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Surah Fussilat ayat 44. Lepas tu tulis pula bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tulis i wallah, i wallah, i wallah. Allahus samad. I wallah, i wallah, i wallah. Lam yalid wa lam yulad. La wallah, la wallah, la wallah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tulis lagi pula la wallah, la wallah, la wallah. Rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi. La shifaa illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tulis dengan air di atas bekas yang bersih dan diberikan kepada orang yang sakit. Insya-Allah penyakit yang dialami oleh sakit itu akan sembuh biiznillah taala. Qala wa ruwiya hadzal hadits, dan diriwayatkan hadis ini an Abdurrahman bin Auf aidan radhiyallahu taala anhu, daripada Abdurrahman bin Auf juga. Wa fi sunani Abi Daud marfu'an, pada dalam kitab Sunan Abi Daud marfu'an, inna minal qarafit talaf. Sesungguhnya mendekati penyakit itu adalah salah satu daripada kehancuran. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, al-qaraf mudanatul waba, mendekati wabak. Wa mudanatul marda, yakni mendekati pesakit. Mendekati orang-orang yang sakit, mendekati penyakit, ini juga termasuk daripada kehancuran. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syifa'u fi thalath syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin. Dalam sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, perubatan yang berjaya itu ada 3. Yang pertamanya syarbati asl, minum madu. Wa syartati mihjam, dan juga satu cawan daripada bekam, yakni berbekamlah. Wa kayyati nar, ambil besi panah dan tekak pada tempat yang sakit. Wa anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku daripada menggunakan kai. Daripada menggunakan besi panah. Hak terakhir tu Nabi larang. Kerana perubatan jenis sakit kuat. Dan juga ada juga mudarat yang lebih besar. Wa fi Sunan Ibn Majah an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma marartu lailata usriya bi mala'in illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Dalam Sunan Ibnu Majah daripada Anas radhiyallahu taala anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma marartu lailata usriya bi mala'in illa qalu, tidaklah aku lalu pada malam aku diisrakan bi mala'in, dengan jemaah malaikat, jemaah anbiya. Bila aku lalu jumpa malaikat, jumpa dengan nabi-nabi,
illa qalu, mereka ni sebut, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Nabi-nabi ni, nabi-nabi terdahulu ini suruh Nabi Muhammad kerana sayang pada umat. Umat Nabi Muhammad ini bukan saja disayangi oleh Nabi kita, bahkan juga disayangi juga oleh Nabi-Nabi terdahulu. Oleh sebab itu mereka suruh melazimi dengan berbekam. Tayyib. Warawahu Tirmidzi an Ibnu Abbas bilafzi alaika bil hijamati ya Muhammad. Dan meriwayatkan oleh Tirmidzi daripada Ibnu Abbas dengan lafaz alaika bil hijamati ya Muhammad. Lazimilah kamu wahai Muhammad itu dengan hijamah. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairu ma tadawaitum bih al-hijamah wal fasd. Telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang dhaif bahwasanya Nabi bersabda, sebaik-baik apa yang kamu berubat al-hijamah wal fasd. Hijamah berbekam, al-fasd berpetik. Dua-dua ini saya akan sebut balik caranya sebab saya ada sedikit kekeliruan, jadi saya tak bincang panjang sini. Cuma apa yang jelas, terjemahannya hijamah itu dengan berbekam, al-fasd itu pula dengan berpetik. Berpetik itu terjemahan Melayu klasik. Saya akan tulis di ruang komen insya-Allah taala untuk pencerahan. Jangan bimbang. Wa fi haditsin, dalam satu hadis, khairud dawa'i al-hijamah wal fasd. Sebaik-baik ubat itu al-hijamah, berbekam, wal fasd, dan juga berpetik. Wa rawat Tirmidzi fi jami'ih an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yarfa'u inna khaira ma tahtajimuna fihi yawma 17 atau 19 wa yawma 21. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, meriwayatkan dengan rafa' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khaira ma tahtajimuna fihi yawma 17. Sesungguhnya sebaik-baik hari kamu nak berbekam ialah pada hari yang ke-17, hari 17 Hijrah. Au tasya asyrat ataupun 19. Wa yauma 21. Nah, dan juga hari 21. Jadi di sini pula lebih-lebih lagi pula kata Syekh Abdul Sa'id Al-Haji, biarlah ia berbetulan dengan hari Isnin pada 3 tarikh ini. Juga antara tips untuk sihat, Sayyidina Syekh Yusri Rusdi hafizahullah taala sebut, biarlah kita ni 3 kali sehari, 3 kali setrik. Kalau kita makan daging darah, sehari kita berhenti makan daging. Kita makan perkara-perkara yang tidak ada darah. Kerana kalau banyak darah darah binatang dalam tubuh kita, akan menyebabkan sifat kebinatangan akan lebih, dan nafsu makan pun akan menjadi makin besar. Pak Sumi juga menyebut, saya mengambil ini daripada Syekh Nazrul bin Nasir, menyebut bahawasanya nikah ini juga jangan pada bulan mengambang, kerana takut anak jadi perangai tak elok dan ganas. Sebab apa? Sebab peredaran bulan ini ada kesannya di sisi tibbun nabawi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, man ihtajama yawmal arbi'a'i aw yawmas sabti fa asabahu bayadun aw baras fala yalumanna illa nafsah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, hadis marfu', man ihtajama yawmal arbi'a, barang siapa berbekam pada hari Rabu ataupun hari Sabtu, fa asabahu bayadun, maka terkena kepadanya sopok. Bayadun aw barasun maknanya sama, sopok ataupun bala. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya saja. Begitu. Tak molek. Darah kita ni mengikut air pasang surut laut. Warawad Daraqutni, dan air pasang surut laut pula mengikut pada peredaran bulan. Qala warawad Daraqutni min hadits Nafi'in qala li Abdullah ibn Umar tabayyagha biyad-dam fa abghini hajjama wala yakun sabiyya wala shaykhan kabira fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-hijamatu tazidul hafidha hifdhan wal 'aqila 'aqlan fahtajimu 'ala ismillah wala tahtajimu yawmal khamis wal jumu'ati was sabt wal ahadi wahtajimu yawmal itsnain wama kana min juzamin wala barasin illa nazala yawmal arbi'a. Meriwayatkan oleh Darqutni
Daripada hadis Nafi' radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku oleh Abdullah ibni Umar, tabayyagha biyadam. Zahir pada kulit aku ini adam darah. Fa abghini hijama. Maka aku pun meminta aku minta tolong seorang hajama, seorang pembekam, seorang tukang bekam. Wala yakun sabiyya wala syaikhan kabira. Dan dia juga Allahumma salli ala Muhammad, fa abghini hajaman, aku nak seseorang yang pandai berbekam. Dia bukan budak kecil, dia juga bukan orang tua. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi SAW bersabda, al-hijamatu tazidul hafizah hifzan. Berbekam itu menambah pada orang yang menghafal itu hafalan. Wal aqil aqlan, dia dan orang yang bagi orang cerdik itu pula menambah kecerdikan. Dengan berbekam ni. Perbuatan berbekam. Fahtajimu ala ismillah, maka berbekamlah dengan nama Allah. Wala tahtajimu yaumal khamis, jangan kamu berbekam pada hari Khamis. Wal Jumu'ah, dan juga pada hari Jumaat. Was-sabt, dan hari Sabtu. Wal Ahad, dan pada hari Ahad. Wahtajimu yaumal isnain, berbekamlah pada hari Isnin. Wa ma kana min juzam, tidak adalah satu penyakit. Juzam ini penyakit kusta. Wal baras, wala barasin, penyakit sopok, illa nazala yaumal arbi'a, kecuali turun pada hari Rabu. Dalam satu tahun akan turun penyakit dalam satu hari, dan hari itu adalah hari Rabu. Pada satu Rabu, hari Rabu, pada hari itu Allah Taala turun daripada langit penyakit. Wa qad rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadits Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu annahu kana yakrahu al-hijamata yawm ats-tsulatsa. Dan telah meriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya daripada hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya adalah dia itu tidak menyukai, membenci berbekam pada hari Selasa. Wa qala, dan beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumus tsulatsa'i yaumud dam. Sungguhnya Nabi bersabda, hari Selasa itu hari darah. Hari darah. Sebab apa hari darah? Maksudnya sini ialah hari pertama darah tumpah tanpa ada haud. Maksudnya apa? Maksudnya hari Selasa lah hari Qabil membunuh saudaranya Habil. Gitu. Wa fihi sa'atun la yarqa, dan pada satu saat ada satu detik dalam hari Selasa ini darah tidak berhenti-berhenti. Dan kemungkinan seseorang itu akan mati, seseorang itu akan binasa kerana asbab dia berbekam pada hari Selasa dan berbetulan dengan jatuhnya dia itu berbekam pada waktu itu. Qala wa rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi wa Ibnu Majah fi sunanihi an Asma'a binti Umais. Telah meriwayat oleh Tirmidzi pada jami'nya dan Ibnu Majah dalam sunannya daripada Asma' binti Umais radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma' berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimadza kunti tashtamsina, bimadza kunti tastamshina, bagaimana, dengan apakah, dengan obat apakah kamu mengeluarkan isi-isi dalam perut? Qalat bisyubrum, kata Sayyidatina Asma, menggunakan syubrum. Qala harun. Nabi SAW bersabda, ini terlalu panah. Yang syubrum kita sebut apa? Summa qala, kemudian Sayyidatina Asma sebut lagi, istamsyaitu bis-sana, aku mengeluarkan isi dalam perut dengan sana. Sana ini ada satu jenis pohon yang makruf di Mekah. Orang yang minum air rebusannya boleh menyucikan perut. Faqala, Nabi bersabda, law kana syai'un yashfi minal maut kana as-sana. Jikalau lah ada sesuatu yang mana boleh mengubati mati, nescaya sanalah ubatnya. Jadi as-sana ni ada biasa dah. Ada Shopee pun ada jual sana ni. Daun sana. Jadi pakat-pakat beramai lah. Ada, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sana di sini adalah as-sana al-makki. Ada as-sana al-makki. Saya dah ingat nama saintifik dia. Ada nama Melayu dia ada.
Tapi maksudnya asalnya sana. Wasyubrum qishru irqi syajarah. Syubrum ini pula ialah qishru irqi syajarah. Dia adalah kulit kepada orak pokok. Macam mana? Terah pokok tu. Ada sejenis pokok yang mana ada terah kuat dalam tu. Ataupun katakilnya ialah satu tumbuhan. Satu tumbuhan yang bulunya jenis panjang-panjang. Ni saya tak kenal secara itulah. Bukan saya bukan pakar pokok. Daun panjang-panjang ni kita kenal daun ganja je lah. Wa fi Sunan Ibn Majah an Abdullah ibn Ummi Hiram radhiyallahu ta'ala anhu wa kana mimman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qiblatain. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaikum bis-sana was-sannut. Daripada Sunan Ibn Majah daripada Abdullah ibn Ummi Hiram radhiyallahu ta'ala anhu, dan adalah dia bersemayam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblatain, dua kiblat. Yang ni kiblat Kaabah dan kiblat Baitul Maqdis. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lazimilah kamu dengan daun sana was-sannut. Kaya sebut sannut apa? Fa inna fihi ma shifaan min kulli da'. Kerana kedua-duanya itu ada ubat pada setiap penyakit. Illa sam, kecuali dua. Kecuali mati, silap. Kecuali mati. Maksudnya sana dan sannut ini boleh menjadi ubat semua penyakit kecuali sam. Qila ya Rasulullah, lalu Nabi ditanya, wa masam? Qala al-maut. Apakah sam? Katanya mati. Was-sana, dan sana itu pula nabtun hijazi. Sejenis pohon yang duduk di Hijaz. Kalau dalam bahasa Mesirnya, Amir Mesirnya, Ustaz Nazrul sebut syabat. Syabat. Orang-orang Mesir boleh carilah. Afdalhu al-Makki, yang paling baiknya ialah di tanah di Mekah. Waqtulifa fi makna as-sannut, dan berkhilaflah pada makna as-sannut ala aqwal. As-sannut ini, kata Syekh Nazrul Abdul Nasir, dia pergi kepada, bukan baqalah, dia pergi kepada Atarah, kedai repah. Dia tanya, sannut ni apa? Sannut ni macam jintan manis rupa dia. Dalam bahasa Mesir aminnya dipanggil syamar. Syamar. Ala aqwal, di atas beberapa pendapat. Wa aqrabuha ila shawab, yang lebih tepat kepada shawab, annahu bahawasanya al-asal alladhi yakunu fi ziqaqis samn. Asal madu yang mana alladhi yakunu fi ziqaqis samn. Yang mana dicampurkan dengan sana yang dicampur dengan asal. Gitu. Lepas tu sam dia pula dicampur dengan lemuk. Asam. Asam ni lemuk lah. Dicampur. Tu sana, asal dan juga sam. Wa rawat Tirmidzi an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tadawu min dhatil jambi bil qustil bahri waz zait. Riwayat oleh Tirmidzi daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tadawau min zatil jambi bil qustil bahri. Berubatlah kamu min zatil jambi, daripada angin dalam tubuh yang menjadi sebab kepada sakit dada. Gitu. Bil qustil bahri, dengan ubat apa? Dengan qustil bahri. Qustil bahri ini sejenis ubat, sejenis herba daripada India. Kalau dibakar di atas bukhur, insya-Allah tidak ada jin dalam rumah. Ini mengikut petua orang ruqyah. Waz zait, dan juga dengan zait. Zait ni apa zait? Zait ni zaitun. Yang dipanahkan dicampur dengan qustil bahri. Wa zatul jambi, tengok zatul jambi, waramun harun, satu penyakit yang panah, yahdusu fil ghisha, yang berlaku pada ghisha, dalaman, al-mustabtin, lil adla', digusuk-gusuk. Wa alamun yusbihu, dan satu penyakit yang merupa ayat ada tu fi nawahil jambi, yang rasa pada tepi-tepi dada, tepi-tepi abdomen. Nampak macam doktor sikit cakap abdomen. Wal qustul bahri huwal udul hindi. Qustul bahri ni maksudnya udul hindi. India. Wa fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, bahawa Nabi SAW bersabda, khairu ma tadawaitum bihil hijamah, sebaik-baik apa yang kamu ubat itu hijamah. Wal qustul bahri, wala tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi minal uzrah, dan jangan kamu seksa budak-budak kamu bil ghamzi,
bil ghamzi minal uzrah. Al-ghamzi ni jolok tangan, jolok jari dalam tekuk. Minal uzrah. Dari kerana sakit tekuk. Sebab sakit tekuk budak, kita jolok tangan kita masuk dalam ni. Ada. Jolok gitu. Ni mungkin cara berubat orang dulu. Wa fi sunan wal musnad, dalam sunan dan musnad Imam Ahmad, an Jabir bin Abdullah qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Daripada Jabir ibn Abdullah katanya masuk Nabi SAW kepada Aisyah. Wa indaha sabiyyun, dan di sisinya ada seorang budak, yasilu min khirahu daman, yang mengalir min khirah. Sekejap al-minkhar. Pada hidung, lubang hidung. Ada di tepi Aisyah itu seorang budak yang mengalir. Minkhar ni sama ada lubang hidung, ataupun katanya lubang mulut, ataupun lubang telinga. Daman, ada darah. Faqala ma hadha, Nabi kata, apa ni? Qalu bihil uzrah, dia ada sakit kepala ni. Aw waja'un fi ra'si, sakit pada kepala. Sakit kepala sampai keluar darah. Faqala, Nabi kata, wailakun la taqtulna auladakunna ayyuma imra'atin asaba waladaha uzrah aw waja'un fi ra'si falta'khudh qustan hindiyan fatahukkahu bima thumma tas'athu iyyah. Wailakun ni macam celaka lah, tapi Nabi tak sebut celaka. Nabi ni mengeluh. Dah apa? Itulah kalau katakan macam orang Melayu kata Allahu Rabbi. Gitu. Kalau kita nak terjemah secara zahirnya, celaka sungguh. Celaka dah sesuai lah pada Nabi. La taqtulna auladakunna, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Ayyuma imra'atin asaba waladha uzrah, mana-mana perempuan yang anaknya itu terkena uzrah ataupun sakit kepala, fal ta'khudh qustan hindiyah, kamu ambil qus hindi. Hindi ni, fal tahukkahu bima, kamu campurkan dengan air, thumma tas'athu iyyahu, kemudian kamu titik dalam lubang hidung ke lubang mulut atau tempat darah tu. Fa amarat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fasuni'a dhalika lis-sabi fa bara'a. Lalu Nabi SAW suruh Aisyah buat kepada budak tadi, lalu sembuhlah dia. Wal uzrah tahayyujun fil halqi minad dam. Uzrah ini ialah tahayyuj, satu gelegok, macam Allahumma salli ala Muhammad, satu kudih, fil halq, dalam halq, keluar daripada darah. Macam luka lah. Waqila kata qil qurhatun, nanah takhruju fi ma bainal udhun wal halq, yang keluar di antara udhun, telinga dan juga halqum. Wa ta'ridu lis-sibyani ghaliban, terkena pada budak-budak biasanya. Wal qustul bahri huwa al-'udul hindi wa huwa al-abyad minhu, yang warna putih, hindi yang putih. Wa fihi manafi'un 'adidah, padanya ada manfaat yang banyak. Wa kanu yu'alijuna auladahum bi ghamzillah, dan mereka mengubati anak-anak mereka dengan bi ghamzillah. Ghamzillah ini ialah sakit tonsil ataupun sakit kaki, tangan dan mulut, yang ada fungus dalam mulut. Jadi mereka ubat guna qustul bahri ni. Wabil ilaq, dan mereka juga menggunakan ilaq, wa huwa syai'un yu'alliqunahu 'ala as-sibyan. Fanahahum sallallahu alaihi wasallam an dhalik wa arsyadahum ila ma huwa anfa'u lil atfali wa ashalu alaihim. Jadi al-ilaq ini disumbat satu kain yang digumpal letak dalam hidung. Yang menyebabkan sakit pada budak. Lalu Nabi SAW melarang mereka, wa arsyadahum, dan Nabi membimbing mereka kepada perkara yang lebih bermanfaat dan lebih mudah. Tidak terlalu memerikkan bagi budak. Wasa'ud ma yusabbu fi anfil insan, apa yang dititik pada hidung manusia. Wa huwa mustalqin ala dharih, dalam keadaan dia terbaring. Wa baina katifaihi ma yarfa'uhuma, dan Allahumma salli ala Muhammad, dan bahunya itu terangkat sedikit, letak batar bawah. Lian khafidha ra'su, supaya kepalanya ke bawah, dadanya tinggi. Fa yatamakkan as-sa'ud min al-wusul ila dimaghi, supaya sampai sa'ud titisan itu kepada otaknya. Wa yastakhrija ma fihi min ad-da'i bil 'utas, dan keluarlah dan mengeluarkan oleh sa'ud itu penyakit dengan bersin.
Wa qad madaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi memuji at-tadawi bis-sa'ud, berubat dengan sa'ud, fi ma yuhtaju ilaihi fi, pada apa yang memerlukan kepada sa'ud. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru an yustarqa min al-'ain. Nah, ni kita masuk pula kepada ruqyah al-'ain. Sakit ain. Pandangan mata yang jahat. Nabi SAW suruh kita baca ruqyah daripada penyakit ain. Wa rawa Muslimun fi sahih. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala, daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu katanya, sabda Nabi SAW, al-ainu haqqun. Ain itu benar, walau kana syai'un sabiqal qadri, walaupun sesuatu itu melangkaui qadar. Maksudnya jika sekiranya, walau ni bukan walaupun jika sekiranya ain itu betul-betul boleh terjadi jika sekiranya qadar menetapkan sebegitu. La sabaqatul ain, nescaya ain. Sekejap, saya silap. Walau kana syai'un sabiqal qadri, jikalau sekiranya ada sesuatu yang boleh melampaui, boleh memotong qadrah Allah Taala, la sabaqatul ain, nescaya ain lah boleh pitah, boleh potong. Ni atas wajah mubalaghah, tak ada perkara yang boleh memotong qadar tu, qadrah Allah Taala. Ada ke cara berubat? Ada. Tengok kita. Wa fi sunan Abi Daud an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dalam sunan Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, kana yu'marul a'inu fa yatawadda. Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah cerita, kana yu'marul a'inu fa yatawadda. Orang yang mana boleh memandang orang sehingga menjadi sebab penyakit kepada orang lain, orang dipanggil a'in. Mata ni bahaya. Jadi orang yang a'in ini ambil air sembahyang. Summa yaghtasilu minhul ma'in. Kemudian air yang mana diambil wuduk itu dimandi oleh orang yang terkena penyakit ain sebab dipandang tu. Contohnya saya pandang azam. Saya ni pula ada ain yang jahat. Maka saya kena ambil air sembahyang, dan azam perlu ambil air sembahyang, perlu mandi daripada bekas air sembahyang saya ni. Qala Zuhri, berkata Imam Zuhri, yu'maru rajulul a'inu biqadah. Orang yang mana memandang dengan ain itu dimandikan, diberikan satu bekas air. Fa yudkhilu kaffahu fihi, masuk tangan. Fa yatamadmad, maka dia berkomor. Komor, summa yajmujuhu fil qadah, kemudian diludah dalam qadah, dalam bekas tu. Summa yaghsilu wajhahu fil qadah. Dia pun basuh muka dia dalam bekas tu. Summa yadkhilu yadahu al-yusra, masuk tangan kiri pula. Fa yasubbu ala kaffihi al-yumna fil qadah, letak air. Summa yadkhilu yadahu al-yumna, kemudian letak tangan kanan pula dalam air. Fa yusabbu ala kaffihi al-yusra, tuang atas tangan kiri. Summa yadkhilu yadahu al-yusra, kemudian masuk tangan kiri pula dalam air. Fa yusabbu ala mirfaqihi al-ayman, basuh sampai ke siku kanan. Summa yadkhilu yadahu al-yumna, masuk pula tangan kanan dalam bekas ni. Fa yasubbu ala mirfaqihil aysar, basuh sampai siku kiri. Summa yadkhiluhu yadahu al-yusra, kemudian masuk pula tangan kiri. Fa yasubbu ala qadami al-yumna, basuh kaki kanan. Dalam bekas juga. Summa yadkhilu yadahu al-yumna, masuk tangan kanan pula. Fa yasubbu ala qadami al-yusra, basuh kaki kiri. Summa yadkhilu yadahu al-yusra, kemudian masuk tangan kiri pula. Fa yasubbu ala rukbatihi al-yumna, basuh lutut belah kanan. Summa yadkhilu yadahu al-yumna, kemudian masuk tangan kanan pula. Fa yusabbu ala rukbatihi al-yusra, ambil air, cebok duduk atas lutut kiri. Summa yaghsilu dakhilata izarih, kemudian membasuh bahagian dalam daripada kain. Wala yudha'u qadahu ala fil ard, dan tidak diletakkan bekas air tadi itu atas tanah. Summa yasubbu ala ra'sir rajuli, kemudian dituangkan di atas kepala alladhi tusibuhu al-ain, yang terkena ain, min khalfihi sabbatan wahidah, daripada belakang dengan satu tuangan. Itu caranya. Cara. Wa mimma yarfa'u isabatal ain, dan apa yang boleh mengubat penyakit ain, kita sebut bila kita nak puji orang, kita sebut Allahumma barik alaih, ataupun masya Allahu la quwwata illa billah. Masya Allahu la quwwata illa billah ini sama ada orang yang memandang ataupun orang yang dipandang, boleh berlaku dua-dua. Akan datang kita masuk kepada fi sinnihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umur Nabi dan wafatnya Nabi. InsyaAllah dah lama kita akan tamat. Dah lama kita akan tamat. Bi'idhnillahi ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.